Assalamualaikum, nama saya Nurul Najriah binti Abdul Manaf, nombor matrik 22013220. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan 4 topik yang berkait dengan psikologi pendidikan. Yang pertama adalah motivasi. Kita akan lihat jenis-jenis motivasi dan kepentingannya. Seterusnya yang kedua, kreativiti. Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti dan bagaimana seorang murid boleh mengasah kreativiti. Okey, yang ketiga, pengurusan bilik darjah. Kejayaan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas sangat berkait rapat dengan bagaimana guru mengurus bilik darjah. Dan yang terakhir, interaksi bilik darjah. Interaksi bilik darjah antara guru dan murid, juga murid dan murid akan memberi impak yang positif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ayuh sama-sama kita saksikan. Motivasi. Motivasi merupakan satu perangsang bagi membangkitkan minat dan mengekalkan dorongan individu ke arah mencapai sesuatu matlamat. Teori motivasi terbahagi kepada dua jenis, iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merujuk kepada ganjaran sesuatu tingkah laku yang menghasilkan kepuasan hati terhadap hasil tugas atau kejayaan murid. Manakala motivasi ekstrinsik timbul akibat daripada faktor peneguhan, contohnya seperti pemberian ganjaran kepada murid. Seterusnya, murid akan termotivasi untuk melakukan yang lebih baik. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara aktif di samping menjadikan proses pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan bermakna, berfaedah dan menggembirakan. Jadi, guru perlu bijak menggunakan pelbagai emosi untuk merangsang pembelajaran dan motivasi murid di dalam kelas. Kreativiti. Kreativiti adalah kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. Kebolehan seseorang untuk menghasilkan idea baru atau mengumpul idea adalah kebolehan kreatif, sama ada idea mudah ataupun kompleks. Contohnya, apabila seorang kanak-kanak memikirkan sesuatu idea, walaupun ideanya agak nakal, kanak-kanak tersebut adalah seorang yang kreatif. Begitu juga ahli sains yang menghasilkan sesuatu idea. Beliau ditakrifkan sebagai melatih kreativiti. Jadi, kreativiti ini adalah suatu proses berfikir. Dalam pengajaran dan pembelajaran, kreativiti murid dapat dilihat apabila murid suka menyoal, mencari jawapan, membuat refleksi dan sebagainya. Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bilik darjah ialah suatu persekitaran pembelajaran yang meliputi aspek murid, guru, ruang dan alat pembelajaran. Pengurusan bilik darjah didefinisikan sebagai tindakan dan strategi yang digunakan untuk mengekalkan peraturan bilik darjah. Termasuklah proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Jika seseorang guru berjaya mengurus bilik darjah dengan sempurna, maka proses pengajaran dan pembelajaran boleh ditafsirkan sebagai berjaya. Pengurusan bilik darjah yang berkesan sebenarnya melibatkan pelbagai aspek seperti ciri peribadi seorang guru, rutin dan peraturan bilik darjah, iklim bilik darjah dan hubungan antara aspek pengurusan dan pengajaran. Guru-guru perlu membuat perancangan yang rapi sebelum memulakan sesi pengajaran di dalam bilik darjah. Interaksi bilik darjah adalah satu proses saling bertindak balas yang berlaku antara guru dan murid, juga antara murid dan murid. Jenis-jenis interaksi dalam bilik darjah terbahagi kepada 3, iaitu interaksi sehala atau interaksi tradisional seperti contoh, guru memberi syarahan di dalam kelas.
Yang kedua, interaksi dua hala di antara guru dengan murid apabila berlakunya sesi soal jawab. Dan yang terakhir, interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Interaksi dalam bilik darjah amat penting kerana interaksi antara guru dan murid di sekolah akan meninggalkan kesan kepada ilmu yang ingin disampaikan serta penerimaan murid terhadap ilmu tersebut. Murid-murid akan lebih fokus dalam menuntut ilmu dan akan memberi kesan yang baik kepada murid dan menimbulkan rasa seronok untuk belajar dan bersemangat ke sekolah. Baiklah, berdasarkan video tersebut, dapatlah kita rumuskan bahawa 4 topik tadi sangat penting untuk seorang guru dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran. Kita tengok satu persatu secara ringkasnya. Yang pertama, motivasi. Motivasi ini sangat penting untuk menjayakan sesebuah tugasan ataupun kita nak mencapai matlamat. Sebab apa? Sebab motivasi ini akan membentuk sikap positif dalam diri seseorang. Dan kebiasaannya kita dapat lihat pencapaian akademik terbaik mempunyai hubung kait yang rapat dengan konsep motivasi dan gaya pembelajaran seseorang. Kemudian kreativiti kan. Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid berkebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea dan mengaplikasikan pengetahuan secara kritis dan kreatif. Supaya dapat menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan seharian dengan baik. Seterusnya, yang ketiga adalah pengurusan bilik darjah. Untuk menjadikan bilik darjah lebih kondusif, berkesan dan dapat diurus dengan cekap, seorang guru mestilah mempunyai sifat pengurus yang baik. Apa contoh sifat pengurus yang baik? Seorang guru perlulah ada sifat tegas, demokratik, dan prihatin. Akhir sekali adalah interaksi bilik darjah. Kenapa interaksi bilik darjah amat penting? Sebab kita nak mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif agar ada komunikasi pelbagai hala, bukan sehala sahaja. Jadi itulah ringkasan dan rumusan 4 topik berkaitan psikologi pendidikan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.